Jadi nak sebutnya motherhood ataupun fatherhood kan kita sebutkan. Alam keibubapaan ni sebenarnya alam ibadah. Start daripada kita jadi ibu bapa, lepas tu ada anak, itu bermula episod ibadah yang sudut yang berbeza untuk kita. Subhanallah. Tapi kita akan diuji keikhlasan kita. Kita akan diuji dengan penat. Kita akan diuji dengan merungut. Anak buat perangai dengan masalah. Sama juga orang yang niat bekerja ni, tadi punch card ke thumbprint tadi? Thumbprint kan. Thumb niat sekali tak? Ke print je thumb? Kan kita thumbprint. Sepatutnya kena niat print sekali. Thumb niat pula. Maksudnya bila kita punch card, siapa punch card? Punch niat sekali. Niat bekerja kerana Allah. Orang yang datang bekerja pagi petang, Ramadan dia hampir sama seperti hari-hari yang lain. Betul tak? Jadi boleh ke kita minta bos nak baca Quran 2 jam, boleh tak? Tak boleh. Kita ada kerja, betul kan? Kita sibuk. Betul ke sibuk ni? Subhanallah. Okey. Jadi nak sebutnya, bila bulan Ramadan, kita nak tetap dapat pahala. Bulan-bulan yang lain pun, ada orang bekerja 30 hari dapat gaji 30 hari. Alhamdulillah. Gaji bila dapat ni? Lusa. Ada orang tak fikir pun ni, gaji tahun lepas pun tak sentuh lagi kan. Kata, tak tahu pula. Ada tu tak perasan gaji masuk. Okey. Jadi, contohlah kan, 30 hari bekerja, dapat gaji 30 hari. Itu reward daripada sesama manusia lah. Tapi, ada orang setiap hari dia tak lupa nak pasang niat kerja dia sebagai ibadah. Maka 30 hari dia dapat gaji, 30 hari dia dapat pahala daripada Allah. 30 tahun dia bekerja dapat pencen besok, tapi orang sentiasa niat pekerjaan dia sebagai ibadah, maka 30 tahun dia mengumpul pahala ibadah bekerja 8 jam sehari. Sebab itu orang Islam ramai yang tak faham konsep ni. Imam Al-Ghazali sebut, garis panduan pekerjaan nak dijadikan ibadah. Jadi kita ada betul-betul kita kena manfaatkan. Sebab orang bekerja tetap kena keluar. Tapi saya jumpa ada beberapa orang yang bekerja. Zaman saya bekerja dululah. Saya dah resign pada 2017. Masa kerja Jabatan Agama. Saya ada jumpa beberapa orang. Bulan Ramadan dia ambil unpaid leave. Ada 2 golongan. Yang pertama bulan Ramadan dia ambil unpaid leave. Cuti tanpa gaji. Dia dah standby pendapatan dia. Bukan sebab dia orang kaya, bukan gaji besar ke tidak. Dia gaji biasa je, golongan pertengahan saja. Tapi dia standby simpanan-simpanan untuk backup gaji bulan Ramadan. Dia dah standby untuk raya. Saya kata, kenapa tuan? Kenapa tuan buat macam ni? Saya nak fokus bulan Ramadan. Saya dah minta lama untuk cuti tanpa gaji. Saya nak fokus betul-betul tadarus. Target saya sekian. Saya nak habiskan masa di masjid. Saya nak banyakkan iktikaf. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada orang yang merancang Ramadan dia begitu baik. Dia bukan rancang sebulan, 2 bulan sebelum. Dia rancang daripada hampir 1 tahun. Dia tak akan sentuh. Sebab ini bajet untuk bulan Ramadan dan juga untuk raya. Ada kumpulan yang kedua, ambil unpaid leave juga. Yang ni lebih ramai. Saya kata, kenapa ambil unpaid leave ni? Sebab berniaga. Contoh di bazar Ramadan, full. Lepas tu kuih, tempahan banyak. Biskut raya memang saya buka. Kalau saya kerja memang saya tak sempat. Lepas tu saya pernah tanya orang yang berniaga ni. Saya tanya pertama, berapa pendapatan dapat daripada bazar? Dia kata pendapatan bazar tu boleh menampung hidup sampai raya tahun depan. Maksudnya berkali ganda dia punya keuntungan. Bisnes ke apa ke berkali ganda. Tapi dia kata kena fokus. Kalau buat sambil kerja tak dapat. Dia dah buat dah hampir setiap tahun pun dia akan buat. Jadi dia punya pendapatan tu berkali ganda, mungkin belah ribu ataupun puluh ribu macam tu lah. Berkali ganda daripada gaji. Lepas tu saya tanya, tuan tarawih dapat tak? Memang tak lah ustazah. Macam mana nak tarawih? Start masak daripada sebelum Zuhur kadang, lepas Zuhur. Lepas tu ni, kadang dia sambung lagi sampai Isyak tu. Kadang kan, tengok tak bazar sekarang, dia sambung tu. Sama juga yang jual-jual tu. Tapi Alhamdulillah, ada sesetengah ni, walaupun berniaga dekat bazar Ramadan, dia memang bertegas. Tarawih jangan tinggal. Kalau tak bagi dia, rezeki dia tak barakah. Ada orang yang tukang jahit. Tukang jahit pun sama, kan? Ada yang saya nak tempat jahit. Saya minta maaf ustazah, saya tak terima dah berapa bulan sebelum sebab saya akan habiskan semua baju yang dijahit sebelum masuk 1 Ramadan. Saya tak akan terima apa-apa tempahan sepanjang bulan Ramadan.
Saya tak nak Ramadan saya terganggu sebab jahit. Kalau nak kejar untung dunia, saya boleh je ambil tempahan sampai hari terakhir Ramadan. Mesti saya, kalau saya kira tu mungkin 10,000 tak kurang Ustazah. Tapi tak boleh. Sampai bila? Kalau saya mati, saya paling menyesal. Orang lain gembira boleh pakai baju raya. Orang lain gembira buat tempahan saja. Tapi saya lah orang yang rugi. Penat Ustazah menjahit ni. Saya jadi tak boleh bangun malam. Saya jadi tak pergi tarawih. Saya tak pergi masjid. Saya tak pergi tadarus. Sama orang kuih raya, biskut raya dan sebagainya. Sebab itu orang yang anggap Ramadan adalah Ramadan yang terakhir, dia akan sanggup melepaskan keuntungan dunia. Dia akan sanggup melepaskan keuntungan dunia. Allahu Akbar, subhanallah. Tapi saya nak sebutkan juga sebagai perkongsian. Imam Ghazali gariskan 4 perkara yang nak jadikan pekerjaan kita yang umum ni jadi ibadah. Yang pertama, wajib niat tuan-tuan. Wajib niat. Innamal a'malu binniyat. Nabi kata, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan apa yang diniatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Wa man kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi, fa man kanat hijratu ila dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Itu hadis dia sampai habis. Tapi saya nak sebut, ada orang datang kerja, dia tak niat langsung kerana Allah, tak niat sebagai ibadah, yang dia dapat memang penat, sama dengan orang tu juga dapat penat, tapi orang tu dapat penat, dapat pahala, dapat gaji, dapat banyak. Contoh saya nak bagi, betapa besarnya peranan niat ya tuan-tuan puan-puan sekalian. Ada duit, ni kan lagi 2 hari gaji ni. Oh, ini tahap, betul tak ni? LPPKM bawa kerajaan juga kan? Gaji dapat hari Khamis. Hari ni hari Rabu. Hari ni Selasa, Ustazah, sabar, berdebar. Tapi sekarang ni dah mula dah tengok Lazada, tengok Shopee, dah mula dah kan. Tunggu je masuk gaji. Terus. Okey. Ni, dah keadaan genting sekarang ni Ustazah, jangan cakap sebut sangat pasal duit-duit ni kan. Ni masa ni jalan semua lemah, tawaduk. Nanti masuk je duit, jalan pun lain macam. Tekan minyak kereta pun laju je. Sekarang ni slow tekan minyak. Kalau isi minyak tu kan, sampai titisan yang terakhir lah kan. Kalau tak, sedekah. Sekarang ni balance RM1, RM2 pun ambil kan. Kalau tak, sedekah. Tak apa. Allah faham keadaan kita, Masya Allah kan. Okey. Nak sebutnya tadi tu, kenapa sebut segaji tadi? Pasal, pertama ni, solat. Ramai lagi solat ni kan. Solat daripada awal sampai akhir, khusyuk daripada biasa ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu terlintas, lupalah nak niat tadi. Sah tak semayang tu? Dah habis dah tahiyat ni, tak sah, tak diterima, ataupun tersalah niat. Lepas tu bila tengok jam, tadi semayang apa sebenarnya ya? Sebab tak sabar nak buka puasa, dia terus dah semayang asar. Kita Zohor lah. Oh, Zohor ke ingatkan asar? Jadi salah niat. Berdasarkan niat terus tak sah. Kita basuh muka, basuh tangan, basuh ni tak niat wuduk. Tak sah, tak diterima, tak jadi. Dia jadi basuh biasa je. Jadi hanya membasuh saja. Jadi orang sama pekerjaan. Subhanallah tuan-tuan puan-puan sekalian, tuan-tuan puan kerja, Allah paksa sebenarnya, Allah ya qahar memaksa dan kita paksa diri kita datang bekerja. Sebab ada orang ni duduk ratib, duduk zikir, nak pencen daripada tahun pertama dia kerja lagi. Tak sabarlah nak pencen. Tengok orang bencin. Aku stres lah kerja. Aku nak berhenti. Tahun ni last. Dah 20 tahun dia guna ayat yang sama. Tak berhenti juga. Tak pencen juga. Nak katanya, inilah rizki kita. Tempat kita cari rizki. Kita paksa diri kita. Kita dipaksa oleh Allah. Untuk apa? Untuk kita mengumpul pahala bekerja kerana Allah. Ada orang kalau kerja sendiri, kalau malas tak pergi keluar. Betul tak? Kerja sendiri tak ada disiplin. Kerja sendiri bergantung kepada usaha. Tapi kita malah tak malah, mood tak ada ke, pak mood ke, ada ke, tak ada ke, nak marah dengan bos ke, ada konflik ke kat pejabat, menangi-nangi kat rumah, rasa nak pergi bakar pejabat lah, apalah kan. Sebab saya sebenarnya penunjang rumah tangga ya. Banyak masalah rumah tangga sebab masalah pejabat. Jadi hilang maksudnya masalah dengan isteri, masalah dengan anak, masalah ni sebab hilang motivasi hidup sebab konflik di pejabat. Betul tak? Tapi macam mana pun rasa tak nak pergi ni. Nak tekan minyak pun rasa tak nak. Ya Allah ni. Subhanallah. Siapa yang niat kerja sebagai ibadah memang akan ada ujian. Tapi seberat itu ujian tuan-tuan puan sepanjang bekerja. Seberat itu juga pahala ibadah daripada Allah.
Sama nak solat. 5 minit je. Cabaran dia hebat tak? Hebat. Nak dapat solat awal waktu. Angkat takbir. Allahu Akbar. Ya Allah, kenapa tak keluarkan ayam siap-siap? Kalau tak sedang elok je ni. Dia rendam ni. Dah sebut sayam. Ayam masak apa hari ni? Lepas tu dia boleh sebut seminggu tu. Lauk apa? Hari tu ni. Kalau boleh bercakap lah tengah solat. Dia keluar. Saya kalau cari barang hilang kan. Suami kata apa? Semayang lah, nanti jumpalah barang. Memang betul. Allahu Akbar. Kita kata ilham daripada Allah kan, nak kata cabarannya. Boleh mari tu. Bayangan. Tadi masuk rumah, beg tu letak situ. Kemudian ni, lepas tu pergi sini. Allahu Akbar. Tapi sebab itu Allahu Akbar. Solat ni haram ya, lepas angkat takbiratul ihram, maksudnya takbir yang memuliakan dan takbir yang mengharamkan untuk kita berhubung dengan apa jua. Yang halal sebelum solat jadi haram ketika solat. Di luar solat boleh bercakap, dalam solat tak boleh. Di luar solat boleh makan, dalam solat tak boleh makan. Berapa minit, sekejap saja. Tapi ramai mana tak boleh menahan bayangan nak makan apa lepas semayang. Bayangan nak tengok apa, bayangan nak buat apa. Masa semayang tu lah nampak nak buat semua benda. Subhanallah. Susahnya ibadah solat, bila kita nak buat ibadah, memang ujian cabaran sangat hebat. Sebab tu orang yang bekerja kerana Allah, memang ujian akan datang. Tapi jangan takut, sebab kerja kerana Allah, Allah akan bersama. Allah akan bersama. Kerja kerana dunia, Allah tinggalkan kita. Kamu kerja bukan kerana ku, kerana dunia kan, kerana bos kan, kerana duit kan, kerana anak kan, kerana suami kan, kerana duduk gigih nak bayar. Subhanallah, orang yang bekerja kerana Allah, Allah akan lapang. Ia jaga hubungan dengan Allah. Imam Ghazali sebut yang pertama kena pasang niat.